Elasticity of demand and supply. Okay, elasticity ni maksudnya keanjalan. Demand tu permintaan dan supply tu adalah penawaran. Okay, last week kita belajar pasal demand and supply. So what's the meaning of demand? Demand tu adalah customer demand sesuatu produk and service. Okay, what's the meaning of supply? Supply, firm offer some product and service. So this week kita akan kira elasticity. Actually elasticity ni dia akan ada satu formula yang membolehkan kita mengira dan kita akan mencari nilai untuk elasticity tersebut. Elasticity maksudnya keanjalan. For demand we have 4 type of elasticity. First adalah price elasticity, second income, third cross elasticity, and lastly adalah advertising. But different for supply. Supply we only learn about price. Price elasticity formula. Okay, price elasticity is demand measure the sensitivity or responsive of the quantity demand due to a change in its price. Okay, maksudnya perubahan dalam kuantiti disebabkan oleh perubahan dalam harga. So as you can see the formula for price elasticity adalah kuantiti 2 ni maksudnya kuantiti baru lah, tolak dengan kuantiti 1, that's mean kuantiti lama, divide by kuantiti 1 times P1, that's mean harga baru, P2 minus P1, that's mean harga lama tolak dengan harga baru. Okay, macam mana you nak tentukan harga lama and harga baru ni? Okay, depends pada question. Okay, you can see the example for the price elasticity of demand. Example for the elasticity of demand. If the price of pen decrease from RM2 to RM1, so you just justify which one adalah P1 and which one adalah P2. Okay, P2 adalah harga baru. Ini adalah P2 sebab harga asalnya RM2. Dia menurun daripada 2 kepada 1. So harga asalnya adalah P2 RM2. And then quantity demand for pens increase from increase from 40 to 50 units. So ini adalah Q1. Ini adalah Q2. Example, if the price of pens decrease from RM2 to RM1 and the quantity demand for pens increase from 40 to 50 units. So daripada example, daripada question ni, you must just justify which one adalah Q2, Q1 and P1 and also P2. Okay, kena ingat Q2 ni adalah kuantiti baru, Q1 ni adalah kuantiti lama. Sama juga P1 ni adalah harga lama, P2 adalah harga baru. Okay, so dapat based on the question, decrease from RM2. Okay, so ini adalah harga, dia turun daripada harga RM2 to RM1. So that's mean ini adalah harga lama. So harga lama ini adalah P1. Okay, so ini adalah P1, RM1 ini adalah P2, harga baru sebab dia decrease from 2 kepada 1. Okay, sama juga for the quantity. Okay, for the quantity from 40 to 50. Okay, so which one adalah Q2? Q2 adalah quantity baru. Okay, so kuantiti baru dia berubah daripada 40 unit kepada 50 unit. So ini adalah Q2. Ini adalah Q1. Okay, so you got the P, price and quantity. So then you just fill in the formula. So ED equal Q2. Q2 which one?
50 minus Q1 40 divide by Q1 40 times, okay, which one RM2 2 divide by 2 minus 1 2 minus 1. So kat sini that's mean P2 minus P1, P2 RM1 minus dengan 2. Okay, and then you got the answer 10 over 40 times 2 over negative 1. So you just press the calculator. Yang ni actually you just press the calculator sahaja. Okay, 10. Ni kan pecahan. So 10 per dengan 40 darab dengan 2 per dengan negatif 1. So you will get the answer negatif 1 per 2. So you tukar dah bentuk perpuluhan negatif 0.5. Okay, negatif ini hanyalah tanda sahaja. Actually you tak perlu ambil pun tanda negatif tu. Negatif ni menunjukkan hubungan negatif bagi permintaan. Okay, you can do you remember the law for demand? Law for demand, one positive, one negative, means harga meningkat, kuantiti akan menurun. Itu menunjukkan hubungan yang negatif antara harga dan juga kuantiti. So ini adalah hanya tanda sahaja. 0.5 ini adalah keanjalan permintaan bagi soalan tersebut. Okey, lepas ni kita akan tengok kategori-kategori keanjalan. Dia ada banyak. Koefisien ni perkali ni lah yang menentukan keanjalan sesuatu barang tersebut. Now we go to degree of price elasticity. Okey, tadi you akan dapat satu nilai perkali keanjalan untuk permintaan. Okey, nilai inilah yang akan menentukan jenis-jenis degree of price elasticity. Okay, first adalah highly elastic, second urinary, third inelastic, next perfectly elastic, and lastly adalah perfect inelastic. Okay, for highly elastic ni nilai perkali tu adalah lebih besar daripada 1. Okay, macam ni, nilai perkali ni besar daripada 1. So 0.5 kategori mana? Bukanlah, sebab 0.5 tu kan kecil daripada 1. So dia bukan kategori highly elastic. Highly elastic ni kebanyakan barang-barangnya adalah barang-barang mewah lah. Contohnya macam kereta Ferrari, benda-benda antik, itu adalah dikategorikan sebagai highly elastic. Maksudnya demandnya, nilai elastiknya ataupun nilai keanjalannya adalah lebih daripada 1. Okey, urinary elastic ni nilai perkali dia mesti bersamaan dengan 1, dan biasanya barang-barang ni dia kepada so contoh ni untuk urinary elastic demand ni, contohnya barang perhiasan, barang periuk, dan macam-macam jenis lagi lah barang. Dan you can see the shape of graph at the slide. Okay, third inelastic. Inelastic ni means nilai perkali keanjalannya adalah kurang daripada 1. Okay, so dia punya jenis-jenis barang ni contohnya barang keperluan. Okay, graf dia ada dekat slide. Okay, next, perfect elastic. Perfect elastic ni nilai perkali keanjalannya adalah infinity. That's why dia punya graf tu mendatar saja, horizontal dia punya curve. And then lastly, perfect inelastic. Okay, perfect yang ni nilai keanjalannya adalah bersamaan dengan 0. Okay, so nilai setiap satu ni yang menentukan jenis kategori dia ni adalah berdasarkan kepada soalan yang diberi. So nilai ni 0.5. So 0.5 kategorinya dekat mana? 0.5 adalah kurang daripada 1, betul? So inelastic for degree of price elasticity. Next, for income, cost, elasticity and advertising ni dia guna formula yang sama,
Tapi yang membezakan ni, kalau income dia tukar kepada Y. Okay, so P tu jadi Y. Harga tu akan jadi pendapatan income lah. Cross elasticity akan tukar kepada harga bagi pendapatan. Dan advertising tu dia tukar kepada harga juga. So based on pada kaedah yang sama, formula yang sama untuk you kira income elasticity, cross elasticity and advertising elasticity. Okay, that's all untuk elasticity of demand. So senang je. You all just tahu cara guna formula. Dan ini, soalan ni, I akan masukkan dalam soalan midterm. So make sure you kira macam mana untuk dapatkan jawapan untuk elasticity. So we continue for the supply. Supply pun kaedah yang sama. Okay, bagi saya tunjuk. Price elasticity formula for the supply. Okay, sama je formula dengan demand. Kaedah yang sama. Q2 minus Q1 over Q1 times P1 over P2 minus P1. Okay, Q2 ni maksudnya kuantiti yang baru minus kuantiti lama. Nak tentukan ni based on pada question. Q1 pun sama kuantiti lama. Darab dengan harga baru bahagi dengan harga lama. Harga baru tolak harga lama. P2 adalah harga baru. Okay, so ini formula. Formula yang sama macam demand. So let's say you faham satu kaedah, you akan boleh faham untuk kaedah-kaedah seterusnya. Apa yang membezakan demand dengan supply adalah kalau demand ED, supply ES. Based on pada question lah. Question yang akan cakap nak demand or supply. Tu je. Next example for the price elasticity of supply. If the price of shoes increase from RM20 to RM30 and the quantity supply increase from 40 to 50 units. So based on the question, you just remark which one P1, which one P2, which one Q1 and which one adalah Q2. Okay, then solutionnya adalah you just fill in the formula. ESS equal Q2. Which one Q2? Q2 are 50 over 50 minus 40 over Q1. Q1 40 times P1. P1 20 over 20 minus 30 minus 20. So you will get the answer 50 tolak 40 dapat 10 over 40 times yang ni senang je, nak kira by hand pun boleh, nak kira pakai calculator pun boleh. Ni kaedah matematik, I just guna kaedah hapuskan je. So lastly you will get the answer for ESS equal to 0.5. So ini adalah nilai elasticity for the supply. And kaedah yang sama supply untuk degree. Ini menentukan jenis-jenis keanjalan untuk penawaran 0.5. So next you will see the degree for the supply. Okay, ni you kena tengok slide lah. Slide tu banyak slide, ada lebih kurang dalam 40 muka surat. So you just tengok which one adalah isi penting. Tapi apa yang penting dalam elasticity ni adalah price elasticity for the demand and for the supply. Okay, sebab dia akan guna kaedah sama je. Yang berubah adalah antara P dengan Y sahaja. So that's all for this topic. Just do your tutorial.